Hai, saya Nurul, one of the therapists di Autism Gym Center. Hari ini saya akan bincangkan tentang topik speech delay ataupun kelewatan dari segi percakapan. Okey, so untuk topik speech delay kali ini, apa yang kita akan bincangkan adalah dari segi definition, maksudnya apa itu speech delay, its etiology, maksudnya causes yang menyebabkan seseorang kanak-kanak tu ada speech delay, and then dia punya symptoms ataupun tanda-tanda macam mana kita nak tahu kanak-kanak tu ataupun baby tu ada masalah speech. And then ada conditions yang related dengan speech delay, skills yang affected kalau kanak-kanak tu ada speech delay, and then last sekali adalah treatment. Apa yang kita boleh buat, rawatan apa yang available untuk bantu improve kanak-kanak ni punya speech delay condition ni lah. Okay? Okey, apa itu speech delay? Speech delay ni adalah kelewatan dalam perkembangan pertuturan lah, ataupun kelewatan gangguan dari sudut mekanisme yang mengeluarkan speech, pertuturan yang membolehkan kita bercakap. So bahasa mudahnya yang public tahu, yang semua orang tahu, lambat bercakap lah. Senang biasa kita akan guna lambat bercakap, belum lagi bercakap. Padahal umur dah lebih 2 tahun contohnya. So itu yang kita panggil sebagai speech delay, kelewatan dalam pertuturan. Okey, sekarang kita tengok causes of delay in speech. So first kali adalah hearing loss ataupun impairment. So kanak-kanak yang ada masalah dengan perkembangan pendengaran dia, ada masalah pendengaran, sama ada total loss ataupun um, tak berapa dengar, tak fully dengar, atau yang kena pakai bantuan alat pendengaran tu, biasanya memang akan menjurus kepada kelewatan bercakap lah, lambat bercakap. So sebab untuk bercakap dia kena dengar dulu apa yang orang cakap. Nak belajar bercakap kan kita kena dengar dulu dan kena belajar imitate dulu, dan baru kita akan dapat produce words lah in the next stage. So kalau first stage untuk dengar pun tak lepas, macam mana dia nak belajar untuk bercakap? Okay, and then lack of stimulation. Lack of stimulation ni dia more towards sensory punya sides lah. Sensory processing. Kids yang ada isu dengan sensory processing, yang kurang stimulation, kurang rangsangan dan kurang dapat exposure daripada segi sensory, memang akan membawa kepada isu lambat bercakap. Kurang rangsangan daripada segi sentuhan, daripada segi body awareness, balancing, vestibular dia, proprioception, semua tu komponen yang sangat penting untuk kanak-kanak tu ada perkembangan yang baik dalam speech lah. And then bilingualism. Bilingualism ni apa? Bilingualism ni adalah kanak-kanak yang daripada kecil dia diajar, dibesarkan, nurtured dalam family environment yang menggunakan 2 atau lebih bahasa. So kids yang ada isu dengan speech yang disebabkan oleh bilingualism ni, dia more kepada confused dengan penggunaan bahasa yang bercampur-campur. Contoh dekat rumah mak cakap bahasa Melayu, ayah cakap bahasa Inggeris, nenek dia cakap Mandarin, contoh family dia mix lah. So ini akan menyebabkan kelewatan dari segi percakapan sebab dia confused nak proses input yang dia terima sebab terlalu banyak. Okay, and then neurological disorder. Neurological disorder ni adalah kecelaruan dari segi neurologi lah, related dengan brain. So antara neurological disorder yang menyebabkan delay in speech ni adalah autism, Down syndrome, cerebral palsy. Itu antara condition yang menyebabkan neurological disorder condition yang menyebabkan delay in speech lah. And then adalah psychosocial deprivation. Psychosocial deprivation ni adalah ketidakcukupan daripada segi fizikal dan sosial. Fizikal ni maksudnya daripada segi tempat tinggal, pakaian, rumah. Sosial pula daripada segi rangsangan bahasa tu sendirilah. Contoh macam dalam rumah tu family dia ada yang
adik-beradik lain yang speech delay juga contohnya, ataupun parents kurang engagement dengan anak, memang selalu tak ada dekat rumah, so anak lebih banyak dengan gadget, ataupun parents kalau ada dekat rumah pun dia tak banyak cakap dengan anak, buat hal sendiri dekat rumah, main phone. So keadaan-keadaan ni akan menyebabkan kanak-kanak tu kurang rangsangan daripada segi sosial, emotion juga, dan akan mengakibatkan kelewatan bercakap lah. Seterusnya adalah intellectual disability, masalah dari segi intelek lah, intellectual. Intellectual disability ni adalah ketidakupayaan seseorang tu untuk belajar sesuai dengan umur. Maksudnya contoh umur 5 tahun sepatutnya dia dah pandai sekian-sekian benda, tapi dia tak dapat nak achieve that particular set of skills lah dari segi pembelajaran. So ini pun adalah faktor yang menyebabkan lambatnya pertuturan lah. Okey, sekarang kita nak tengok apa signs of speech delay. Apa tanda-tanda kanak-kanak tu lambat bercakap ataupun simptom dia lah. So first sekali kita nak tengok tak ada sebarang babbling by the age of 15 months. So 15 months means setahun lebih. Setahun lebih masih tak ada lagi babbling. Babbling ni yang dia adalah continuous production of random sounds. Macam mama mama mama, da 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 da. That is babbling lah. Pre-language punya development of speech. Next adalah not talking by the age of 2 years. Dah 2 tahun tapi tak ada langsung any meaningful words. Macam contoh macam susu, baba. Baba means meaningful lah. Bukan babbling tadi. Just baba yang memang dia nak panggil betul-betul ayah. And then unable to speak in short sentences by the age of 3 years. Okay, so sepatutnya umur 3 tahun dah boleh cakap dah, mama nak susu, ibu nak susu, dah boleh start form short sentence lah, 2 or 3 sentence macam tu. Kalau belum lagi ada any short sentences by the age of 3 years tu, that is the signs of speech delay lah. Maksudnya speech dia memang mengalami kelewatan. Okay, next adalah difficulty to follow direction. So dia ada masalah untuk follow arahan ataupun directions yang kita bagi. Macam dari segi kefahaman dia kita boleh nampak agak kurang lah. And then poor pronunciation or articulation. Ini adalah isu dengan related dengan juga dia punya oral lah. Cara dia sebut tu sangat pelat yang sangat teruk. Contoh macam susu sepatutnya 3 tahun, 4 tahun macam tu dah clear dah dia sebut susu tu, tapi masih lagi ucu ataupun cu. So tak clear lah. And then difficulty putting words together in a sentence. So macam dia struggle untuk combine words tu untuk make sentence. And then leaving words out of a sentence means dia trying to buat sentence tapi akan ada words yang tinggal. Contoh sepatutnya dah boleh macam tadi kan contoh ibu nak susu, macam dia tertinggal nak, macam ibu susu macam tu. So sepatutnya dia dah stage yang dia dah lepas tapi dia tak lepas lagi. And then echolalia. Echolalia ni apa? Echolalia ni adalah repetition of what they heard lah. Sebab kenapa dia repeat apa yang orang cakap, sebab dia tak faham pun apa orang cakap. Apa yang orang cakap dekat dia, apa instruction, apa arahan yang orang bagi, apa yang orang cuba cakap dengan dia tak faham. That's why dia akan repeat balik. Sebab dia tak dapat nak, brain dia tak dapat nak proses any words ataupun sentences yang orang di hadapan dia cakap. Okey, kalau kanak-kanak ada mana-mana tanda dalam yang saya senaraikan ni, so itu adalah potential ataupun signs of kanak-kanak tu untuk ada speech delay lah. Okay, sekarang kita nak tengok other conditions yang related dengan speech delay. Means apa condition yang ada isu speech delay. Okay, so semua condition yang saya senaraikan dekat sini, semua akan ada masalah speech delay. Okay, tak semua kids yang ada speech delay akan ada condition ni, tapi
setiap condition ni akan ada speech delay. Semua condition ni akan ada masalah dengan diorang punya pertuturan. Memang akan lambat bercakap. Tapi tak semestinya yang lambat bercakap, kids yang lambat bercakap tu akan ada condition ni lah. So tu dia ada beza dekat situ. Okay. Okey, apa rawatan yang kita boleh bantu untuk improve condition kanak-kanak yang speech delay ni? Okay, daripada segi speech therapy sendiri, dapat bantu dari segi pertuturan lah, percakapan dia, dari segi pronunciation dan sebagainya. And then occupational therapy akan bantu daripada segi sensory processing. Sebab kanak-kanak yang ada speech delay ni biasanya memang akan ada sensory issues juga. So OT yang akan bantu untuk settlekan bahagian tu. Selagi bahagian sensory ada banyak isu, selagi itulah tak dapat nak proceed kepada speech therapy punya progress lah. And then last sekali adalah psikologi. Psychological punya role dekat sini adalah untuk bantu daripada segi self confidence lah. So kids yang ada isu dengan speech delay, ada masalah lambat bercakap, bila dia pergi sekolah, dia memang akan ada isu untuk berkawan, dari segi sosial juga macam yang saya explain di slide sebelum ni tadi. So apa yang kita boleh buat dari segi psikologi, untuk kita akan try untuk bantu boost dia punya self confidence lah. Okay.